Salam jemaah, Assalamualaikum. Hari ni 16 Jun 2023. Kejap je kita dah pertengahan bulan 6. Jadi apa berita yang best hari ni? Kita ada pasal WhatsApp, BSN Secure, Nothing, Intel dan macam-macam lagi lah. Jadi apa lagi? Jom. Berita pertama, WhatsApp sedang uji satu ciri yang bolehkan kita pakai banyak akaun WhatsApp dalam satu device. Dalam laporan terbaru daripada WhatsApp Beta Info, diorang dapati dalam aplikasi WhatsApp Business yang beta punya, pengguna dah boleh ada lebih daripada satu akaun WhatsApp. Yang berdasarkan screenshot dia bagi itu, satu akaun WhatsApp yang biasa dan satu lagi akaun WhatsApp Business. Jadi benda ni macam juga dekat Telegram. Even dia punya UI pun lebih kurang. Sebelum ni dalam companion mode kita boleh pakai satu akaun tu login dekat beberapa device dalam masa yang sama. Contohnya dekat iPhone, Android dan juga PC. Dan sekarang ni apa yang dia tengah uji pula ialah satu device dengan banyak akaun. Tapi sebabkan dia masih beta, jadi kita tak tahu bila dia akan rasmi. Tapi aku rasa dalam mungkin hujung tahun ni kot. Dan benda ni pasti akan disambut baik oleh semua pengguna WhatsApp seluruh dunia kan. Satu device boleh banyak akaun WhatsApp. Mulai 5 Julai pengguna Yudu yang nak pakai 5G kena bayar RM5. Jadi Yudu cakap tempoh percubaan yang duk bagi 5G free ni akan tamat pada 4 Julai. Jadi bermula 5 Julai, pengguna pelan high speed kena bayar RM5 untuk dapatkan 5G Pass. Itu pun harga asal dia RM10. Jadi tempoh untuk harga RM5 ni pun kita tak tahu lagi. Jadi kalau korang yang berminat belum pakai lagi 5G sebelum ni, nak pakai selepas ni, korang tak perlu pakai SIM card baru pun. Dia cakap just pakai SIM card sedia ada. Dan juga kalau eSIM pun sama, asalkan phone korang support. Jadi untuk pengguna 5G di Malaysia, apa rasa korang? Macam diskriminasi tak? Sebab pelan high speed je yang boleh ada 5G Pass. Maksud dia kat sini Yudu dan juga telco lain, diorang nak limitkan penggunaan 5G kita. Maksud dia nak bagi kota. Dia tak akan bagi unlimited 5G. Dan banyak dah pun telco sebelum ni, contohnya Celcom dan Digi pun dah umumkan diorang tamatkan trial 5G. Contoh macam Digi sebelum ni pun untuk pelan prabayar tak ada pun pelan untuk bulanan. Pilihan yang ada cuma harian dan juga mingguan. Dan untuk postpaid barulah ada untuk bulanan. Itu pun kena charge lagi. So macam mana 5G kat Malaysia ni? Nampaknya kita kena bayar lebih untuk teknologi baru. Adakah 6G lepas ni pun sama? Seterusnya, aplikasi BSN Secure akan dilancarkan tak lama lagi. BSN baru-baru ni dah keluarkan kenyataan bahawa diorang akan keluarkan aplikasi bernama BSN Secure dekat App Store, Play Store dan juga App Gallery. Tapi korang jangan salah faham, sebab aplikasi BSN Secure ni bukannya mobile banking apps macam MAE ke Maybank to You, CIMB Auto, CIMB Click, Hong Leong Connect. Tak, bukan. Sebab BSN Secure ni hanya untuk sahkan transaksi ataupun dapat TAC lah. Sebab kita tahu kan TAC dah takkan dihantar melalui SMS. Jadi sebab itulah aku rasa BSN terpaksa buat app khas untuk TAC. Dan dalam ruangan komen tu banyak juga yang duk minta BSN buatlah aplikasi kan. Tapi tak tahulah BSN yang dia betul-betul old school lah. BSN Secure ni pun aku rasa dia terpaksa wujud kan sebab requirement. Buat masa ni kita tak tahu lagi BSN Secure ni bila dia boleh di-download. Sebab aku baru check tadi, still tak ada dekat App Store. Untuk pengguna BSN silakan teruslah menunggu aplikasi perbankan korang. Seterusnya, Nothing Phone 2 sah akan dilancarkan pada 12 Julai nanti. Di Kalpit dah sahkan bahawa telefon baru diorang, iaitu telefon kedua lah, iaitu Nothing Phone 2 akan dilancarkan 12 Julai. Dan sebelum ni dah sahkan juga spesifikasi dia, contohnya pakai Snapdragon 8 Plus Gen 1, bateri 4700 dan juga skrin sebesar 6.7 inci. Dan dalam video terbaru pun Nothing dah tunjuk rekaan glyph belakang dia, which is sama je dengan sebelum ni. Tapi untuk body full tu dia tak tunjuk lagi. Dia tunjuk macam snippet lah, sikit je. Dan aku rasa kita boleh cakap yang design phone tu dengan phone 1 ni memang takkan banyak beza, sama je. Tapi aku rasa okey juga sebab design phone 1 tu pun ramai je suka kan. Dan kalau korang aware juga sebelum ni pun banyak laporan, kita pun ada laporkan bahawa banyak kaki tangan OnePlus sebelum ni masuk ke Nothing. Dan kalau korang perasan cara pemasaran untuk Nothing Phone 2 ni pun sekarang dia dah macam lain sikit daripada Phone 1 dulu. Sebab diketuai oleh someone yang daripada OnePlus dulu juga. Dan orang tu pun bertanggungjawab untuk menaikkan nama brand OnePlus dulu. Jadi sama-samalah kita tunggu, dah tak lama dah 12 Julai. Dan pastinya dengan penggunaan chip 8 Plus Gen 1 ni rasanya lagi ramai berminat nak pakai. Sebab ialah chip
flagship kot daripada Phone 1 itu mid-range kan. Kita tunggu. Seterusnya, Intel buang huruf I dalam Core dan juga tambah lagi satu barisan siri baru iaitu Core Ultra. Dengan pengumuman ni maksud dia Intel sekarang ada 3 kategori lah untuk chip PC diorang. Intel processor, Intel Core dan juga Intel Core Ultra. Jadi chip Core i sekarang kita ada Core i3, i5, i7 dah tak ada dah huruf I tu. Lepas ni start Meteor Lake iaitu tahun depan dia akan dikenali sebagai Intel Core 3, Intel Core 5 dan juga Intel Core 7. Dalam pengumuman sama juga Intel perkenalkan satu lagi barisan baru yang dikenali sebagai Intel Core Ultra. Jadi Ultra ni dia start dengan 5. So Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 dan juga Intel Core Ultra 9. So angka 9 ni macam dulu kita ada Core i9 dah tak ada. Kalau 9 dia mesti duduk dalam kategori Ultra. Dan kalau korang tak perasan juga tahun lepas Intel dah ada buat perubahan yang sama juga untuk Pentium dan Celeron, di mana dah takkan pakai dah nama Intel Pentium dan juga Intel Celeron. Dia digantikan dengan nama Intel Processor terus. Jadi Intel Processor ni kira paling bawah lah, basic, and then atas sikit Intel Core dan paling berkuasa Intel Core Ultra. Kemudian bukan tu saja, malah Intel juga cakap yang diorang akan buang generation. So macam kita sekarang Intel Core Gen 13. Tapi untuk next ni Intel dah takkan letak gen berapa. Instead kita boleh baca kat product number tu, contohnya 13900K. Itu bermaksud generasi ke-13. So kalau kita nak tahu generation tu, kita mesti baca product number tu lah. Jadi kenapa Intel buat keputusan agresif tiba-tiba macam ubah semua nama chip ni? So menurut laporan The Verge, dia nak buat ke orang lagi ingat Intel dan i ni sebabkan orang selalu guna i7, i3 untuk rujuk Intel. So benda tu tak efektif. So dia nak orang rujuk sebagai Core 5, Core 7. Sebab Core tu, perkataan tu lebih mengingatkan orang kepada Intel instead of just i7, i5. So aku tak tahu, aku rasa benda ni sama je sebab kita still sebut i5, i7 dengan lebih ingat kepada Intel, sama je. Tapi yelah, dia orang punya strategis kan. Jadi untuk siri chip tahun depan Meteor Lake, memang kita akan dapat nama ni lah seperti aku cakap tadi. Jadi sama-sama kita tunggu apa yang lebih power dalam siri Core Ultra nanti. Berita terakhir untuk hari ni, agensi di bawah MOSTI iaitu Nano Malaysia lancarkan smart trolley. Jadi apa yang smart sangat pasal troli yang bernama EasyCard ni ialah dekat troli tu dia ada screen yang mana korang boleh register, dia akan tunjuk promotion semua, and then dia sokong juga e-wallet. Ada macam-macam sensor yang mana dia juga boleh timbang barang, dan dekat troli tu korang boleh macam pilih semua barang, masukkan troli, scan QR code dekat troli tu juga, and then boleh terus bayar dan ciao. Jadi benda ni bagi aku antara benda ataupun inovasi yang baik, bagus. Kita boleh tengok macam mana, sejauh mana kita punya pengguna boleh terima. Tapi untuk waktu ni masih lagi terhad di Putrajaya dan Cyberjaya lah, katanya di Lotus, Redtick dan juga Jaya Grocer. Bagi aku benda ni sangat menarik sebab kita boleh shopping sendiri semua, and then lagi cepat urusan kita sebab kita dah tak payah beratur di kaunter. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan juga sensor-sensor yang ada dalam tu pun akan pastikan takkan ada isu kecurian lah. Jadi kita harapkan troli ni yang pintar ni akan diperluaskan ke tempat-tempat yang lain juga. Jadi itu sahaja Bluetin Gadget untuk Jumaat 16 Jun 2023 hari ni. Jadi apa pendapat korang tentang berita-berita hari ni? Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.